بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وآله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Fadil Kursi Majlis bagi Ketua Kampung yang saya hormati seluruh pegawai masjid, para muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Tahiyatan wa assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, waktu duha. Waktu duha ini waktu yang Allah sendiri bersumpah dalam Quran. Waktuha wal laili iza sajada. Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika mana dia menyelupungi. Dalam Quran ini Allah Ta'ala tidak banyak waktu dia bersumpah. Di antaranya setiap pada waktu duha Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr. Apa beza di antara waktu asar dan waktu duha? Dia lawan, dia kontradik. Waktu duha, waktu murah rezeki. Waktu duha ni waktu yang Allah kaitkan dengan rahmat, keberkatan, rezeki. Waktu asar Allah bersumpah dengan rugi, kerugian, kehilangan dan sumpah. Dia lawan dua. Jadi dua-dua waktu ni, waktu duha ada sembahyang sunat, sunat duha. Waktu asar, lepas asar tak ada sembahyang sunat. Jangan tuan-tuan buat rajin pula lepas asar sembahyang sunat asar kejut waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila dia buat sesuatu, insya-Allah dia tidak akan buat benda sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, kamu tidak akan buat sesuatu sia-sia. Walaupun akal kita mungkin tak boleh fikir kenapa Tuhan buat begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa kalah. Orang kalah kan? Kenapa kalah? Kenapa pula mati? Lepas pelihara Sarawak, kenapa mati? Kadang-kadang kita fikir nyamuk, pasal apa Tuhan buat nyamuk? Kalau tak nyamuk kan senang. Pasal apa Tuhan buat macan? Ada benda yang kadang-kadang akal kita tak mampu fikir. Nyamuk ni tuan-tuan, dia tak ada apa-apa. Nyamuk ni makhluk yang tak ada apa-apa. Dia hanya bernafas ikut pipi ni. Oleh kerana pernafasan dia melalui pipi dia, umur dia pendek. Umur nyamuk ni seminggu tuan-tuan. Sebab tu kalau nyamuk nak gigit, kesian ada seminggu je. Tapi saya duk fikir, bayangkan kalau nyamuk ni hidup sebulan, teruk begitu. Dalam pada nyamuk hidup seminggu pun, dengue ni tak selesai. Demam dengue, demam malaria, punca pada nyamuk. Nyamuk yang hidup seminggu tu dan nyamuk yang bunuh Firaun yang seminggu. InsyaAllah. Kecil Tuhan buat. Kita fikir pasal apa Tuhan buat nyamuk? Renung punya renung, fikir punya fikir. Rupanya dengan sebab ada nyamuk ni, ibu yang jadi jutawan kerana nyamuk. Orang yang kaya kerana nyamuk. Yang ni buat kilang buat nyamuk, yang ni buat kelanggu jahit nyamuk jahit, yang ni kerja semua nyamuk, yang ni keluar pancung obat untuk bunuh nyamuk. Dengan sebab ada nyamuk, berpuluh ribu dapat peluang pekerjaan. Kalau tak ada nyamuk, hilang kerja. Sebab tu saya ada pada pakcik tu semua nak bunuh nyamuk kan. Kata pakcik, jangan bunuh semua, esok tak ada kerja. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kamu tak buat benda sia-sia. Baik, saya itu sebagai pendidik masjid hari ini sebenarnya saya cadang untuk kita sama-sama baca suatu ayat Al-Quran Karim yang sebab dalam Quran Allah Ta'ala disebut ini. Dia kata syahr Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin wal furqan. Saya nak di ujung Al-Furqan. Dalam Quran ada satu surah namanya surah Al-Furqan. Furqan nama bagi Quran. Quran pun nama Al-Furqan. Selain pada nama Al-Quran, Al-Kitab, dia juga nama Al-Furqan. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala
menurunkan satu surah namanya surah Al-Furqan. InsyaAllah kita baca sama-sama. Saya nak ambil dalam beberapa ayat saja untuk kita tengok makna dan tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nazira allazi lahu mulku as-samawati wal ard wa lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebut tabaraka. Tabarakalladzi, tabaraka maha berkat Allah. Nazal Furqan, yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran yang disebut namanya Al-Furqan, membezakan ala 'abdihi, ke atas nama hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamin nazira, sebagai peringatan kepada seluruh makhluk di seluruh alam. Ambil ayat ini. Tuan sekalian, Allah Ta'ala mulakan ayat ini dengan tabaraka. Tabaraka makna maha berkat. Maha berkat Allah. Dalam Quran kadang-kadang Allah Ta'ala bersumpah subhana, maha suci Allah. Tapi ayat ini dia panggil tabaraka, maha berkat. Berkat ni apa makna berkat? Berkat ni bukan kalimah manusia, bukan bahasa Melayu. Orang Melayu tak sebut berkat. Asal bahasa orang Melayu, bahasa asal Melayu empat dia: paku, babi, apa lagi? Zulu. Ada empat bahasa asal Melayu. Sebab tu babi itu memang bahasa Melayu. Kita sebut babi itu nampak tu babi. Ya, sebut babi itu wayang tu babi. Bila sebut khinzir tu bahasa macam arnab gitu kan. dia lain, kita punya kefahaman tu. Baik, balik. Tabaraka maha berkat Allah. Berkat-berkat ni kalimah daripada Allah sendiri. Berkat ni tak ada dalam tamadun barat, yang ada dalam Islam. Jadi berkatnya boleh berkat. Berkat umur, berkat rezeki, berkat hidup, berkat berkeluarga, berkat berkahwin, keberkatan. Berkat ni nak terjemah tak boleh. Nak bagi makna, tapi bila kita sebut ayat, kita boleh faham. Dia kata orang tu kaya, umur besar, berkereta banyak, harta gaji besar, tapi sayang anak punah, isteri dia lari pada rumah, pak mentua dia bergaduh, dia sendiri hidup macam ni, hidup tak berkat. Kita tahu ni hidup tak berkat, ini rezeki yang tak berkat. Pasal apa? Sebab kita tengok sepatut rezeki jadi benda baik, bertukar jadi benda baik, maka kita kata rezeki yang tak berkat. Orang Jawa berkat ni dia mana lain, ya? Berkuah balik nasi berkat, maka separuh balik separuh. Tapi Allah Ta'ala sebut tabarakalladzi nazzala al-Furqan, maha suci Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan, kitab yang jadi pemisah. Quran ini memisahkan. Sebagaimana tanah kita ada batu sempadan yang memisahkan tanah kita dengan tanah orang lain. Negeri ada sempadan negeri. Raja ada sempadan raja. Hebat macam mana? Raja Selangor marah, lagi ke Pahang. Sultan Pahang marah, lagi Johor. Sultan Johor marah, lagi wilayah, tak ada raja. Agung marah, lagi Singapura. Makna manusia ada sempadan dia. Dan Nabi sebut, ala inna likulli malikin himan. Setiap raja-raja ada sempadan dia. Dan Allah Ta'ala juga ada sempadan dia. Apa sempadan kita dengan Allah? Kata Nabi, apa yang diharamkan oleh Allah itu sempadan kita. Selagi halal buat, sampai sempadan haram, maka kita kena berhenti. Dan Allah Ta'ala dia tak buat tiba-tiba tu ada sempadan, tak.
Nak sampai kepada benda haram dijumpa benda makruh. Sebab tu disebut oleh para ulama, sesiapa yang biasa buat benda makruh, dia mudah buat yang haram. Siapa-siapa yang jaga amalan sunat, terpelihara amalan wajib. Macam kita jaga sembahyang sunat. Orang yang tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang yang sembahyang sunat tak tinggal, sembahyang fardu dia tak akan tinggal. Tapi kalau tuan-tuan tengok dia sembahyang fardu je, sembahyang sunat tak ada harapan tinggal sembahyang fardu. Sibuk sikit tinggal, anak kahwin tinggal, masuk hospital tinggal. Tapi orang yang jaga sembahyang sunat, insya-Allah yang wajib dia tak akan tinggal. Sama juga orang biasa buat benda makruh. Buat benda makruh selalu dia mudah terlanjur kepada benda haram. Dalam hadis Nabi kata, inna halal bayyinun wa inna haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamunna katsirun minan nas. Hadis itu bang waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Halal jelas, haram jelas. Tengah-tengah tu ada perkara yang panggil syubhat. Benda yang syubhat, benda yang tak jelas hukum. Ada hukum tapi tak clear hukum dia. Nak kata haram, tidak haram. Tapi nak kata halal, macam ada ilmu haram. Maka hukum jadi jatuh syubhat. Cuma Nabi kata, "Fama waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram." Siapa-siapa yang biasa buat benda syubhat, duduk atas tanah sempadan ni, dia mudah buat benda haram. Maka mengelakkan syubhat lebih aula. Syubhat tak salahkan sampai. Kadang-kadang kita di syubhat ni bukan pada hal haram saja, pada semua benda. Semua benda ada syubhat. Dalam politik ada syubhat. Dalam berpolitik ada syubhat. Dalam ekonomi ada syubhat. Dalam pakaian kita pun ada syubhat. Pakaian kita bukan hanya hukum syubhat. Bukan hanya hukum. Sebagai contoh, kita pakai pakaian. Kadang-kadang kita pakai kita untuk kita tak apa, tapi untuk orang lain tak boleh. Kadang-kadang tu imam pakai baju tulis belakang besar tulis kiss me. Contohlah, kan tu imam pakai baju macam tu, kiss me, contoh tu. Atau lagi dahsyat, dia pakai baju, dia kata boleh stop, disebut for confirm makmum mufarakah dengan imam. Padahal agak tu haram minum, tapi pakai baju tu dianggap mengelak benda haram. Bahkan setengah ulama kata pakai baju bertulis di belakang yang mengganggu konsentrasi makmum di belakang, hukumnya jatuh makruh. Ada orang semayang tak ada sejadah, dia ambil surah Allah Muhyiddin Yassin dipecah daripada Allah. Mas semayang dia baca berita. Habis semayang dia kata, dia kena pecat. Habis semayang dia. Kadang-kadang dia mengganggu. Sebab kadang-kadang kita mengelak benda macam dalam keadaan kita elak ni pun kadang-kadang panggil lagi, bayangkan kalau dia tak ada. Jadi Allah kata Al-Furqan yang membezakan hak dan batil. Apakah yang asas membezakan kita? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu hari dua orang Quraisy, dua orang Badui menjumpa Nabi di Mekah. Dia kata, "Ya Muhammad, kemana-mana aku pergi, orang sibuk bincang tentang kamu. Mana-mana saja aku pergi, orang dia bincang tentang kamu. Pergi pasar, pergi ke mana, pergi ke kedai, semua orang bincang kamu. Aku datang ni nak tanya kamu, ya Muhammad, sebenarnya kamu buat benda kamu buat ni sampai semua orang bincang tentang kamu." Nabi kata, "Aku hanya mengajak mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Itu je. Nabi tak suruh sembahyang pun, bersunat pun Nabi tak suruh pun, puasa Nabi tak suruh, zakat Nabi tak suruh, cuma suruh ucap. Mengaku, aku suruh mengaku pertama Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu dulu. Itu ya. Ada seorang sahabat Nabi, dia mari jumpa Nabi, minta izin untuk berzina. "Ya Rasulullah, boleh tak aku nak berzina?" Ini sahabat Nabi ni. Dia kata, "Sahabat apa macam tu?" Dia sahabat baru masuk Islam, pergi jumpa Nabi. Nabi kata, "Aku nak tanya,
Kalau mak kamu orang zina dengan mak kamu, kamu suka tak? Tak suka ya Ustaz. Kalau zina dengan adik kamu macam mana? Tak suka. Kalau orang zina dengan isteri kamu macam mana? Aku akan bunuh dia semua. Tapi kata, Pak, macam mana kamu minta izin pada aku untuk zina? Sedang wanita yang kamu zina sama ada ibu orang, sama ada mak orang lain, adik-beradik orang lain, ataupun isteri orang lain. Tengok Nabi suruh dipikir. Kadang-kadang dengan maksiat ni bila dah sepati, dia rasa dah, dia setuju sama setuju. Setuju sama setuju, okey lah. Yang tak boleh ni, dia tak setuju, aku setuju, tak boleh. Dalam Islam, setuju sama setuju pun tak boleh. Pasal apa? Kerana kita ni bukan hamba kepada manusia, kita hamba kepada Allah. Maka kita ni mari ke dunia ni menumpang di atas bumi Allah, ikut peraturan Tuhan Allah. Macam kita pergi rumah orang, rumah kita sebagai tetamu, kita kena ikut peraturan Tuhan Allah. Satu orang lain, dia mari kepada dia kata semua, kalau aku masuk Islam, apa yang aku kena buat? Apa yang aku kena buat? Nabi kata, kau berjanji dengan aku satu je, kamu jangan bohong. Itu je. Kalau kamu masuk Islam, kamu tak dibenarkan berbohong. Itu je semua. Itu je. Itu saja. Oh, dia kata, kalau macam tu, okey, boleh. Sebab jangan bohong je. Nabi tak kata jangan mencuri, maknanya dia kata mencuri boleh kot, sebab Nabi tak larang. Berzina boleh kot, sebab Nabi tak larang. Minum arak boleh kan, sebab Nabi tak larang. Cuma Nabi kata jangan bohong je. Dia pun mengucap syahadat. Lepas dia mengucap balik rumah dia, di balik rumah dia datang pelacur yang memang dia kontrak dengan dia tiap hari. Pelacur lalu kat rumah dia, maka diterima untuk berzina, dipanggil pelacur. Dia panggil pelacur. Dia makin terfikir, kalau aku berzina, nanti jumpa Muhammad, Nabi tanya, kau berzina ke? Kalau aku kata ya, aku kena hukum. Kalau aku kata tidak, aku bohong. Aku dah janji tak nak bohong. Tengok, akhir tak berzina je. Dia tidak berumah dia, ambil arak nak minum. Dia fikir, nanti kalau aku minum arak, cakap dengan Nabi, Nabi tanya, kau minum arak ke? Kalau aku kata tak minum, aku bohong. Kalau aku minum arak, maka aku langgar apa yang dilarang dalam kuasa Islam. Asalnya satu, jangan bohong. Kita dengan anak kita ajar, jangan bohong. Jangan bohong. Dengan ayah, jangan bohong. Dengan mak, jangan mak. Dengan mak pun suruh jangan bohong. Sebab ada ayat kata, dengan ayah dan mak tak bohong. Mak tu lagi kacau. Jadi, makna di peringkat awal Islam ni, di peringkat awal Islam, sahabat-sahabat Nabi diberi gembira, dimudahkan. Dalam hadis Nabi kata, inna hadzal din yusrun, inna hadzal din yusrun, wa lam yusad din ahadun illa ghalaba, fasaddidu wa qaribu wa yassiru wa bashiru wasta'inu bil ghadwati war rahati wa syai'in min durjat rahmati. Kata Nabi, Islam ini agama yang mudah. Jangan ada di kalangan kamu menyusah-nyusahkan urusan Islam. Hingga orang dia payah masuk Islam, rasa susah masuk Islam. Ada seorang Cina mari jumpa saya. Dia mualaf, dia masuk Islam kurang dalam 3-4 tahun. Dia mari jumpa saya, dia kata, saya rasa saya nak keluar balik dalam Islam. Dia kata dia masuk Islam, dia jabat pagi, dia jerantuk, isi orang, masuk Islam, isi orang. Bila dia nak keluar, dia kerja pagi balik, dia minta orang keluar Islam. Jabat pagi kata orang keluar tak ada. Dia kata takkan orang masuk ada orang keluar tak ada. Kalau ada orang masuk, mesti ada orang keluar. Kata jawapan dia tak ada orang keluar. Jadi dia sedih lah sebab dia tak ada orang nak keluar Islam. Dia panggil jumpa saya, dia tanya, saya kata pasal aku nak keluar Islam. Dia kata payah lah semayang, kena bersunat lagi. Kita tua-tua ni nak sunat, tak boleh. Kemudian kena puasa lagi,
waktu bayi bakar, dia rasa terbebani. Saya fikir silap kita bila kita letakkan semua bebanan Islam kepada saudara baru yang baru masuk Islam. Biar dulu saya pergi ke Sabah, Sarawak, ramai orang pendalaman masuk Islam. Memang peraturan syarak bila dia masuk Islam, dia suami Islam, isteri tak Islam. Kali dulu sekali kan, kali sekali. Tapi kalau kita kuat kuasa tu peraturan agama macam tu, akan huru-hara keluarga dia, akan huru-hara anak-anak dia. Biar dulu. Sebab tu kita tak jumpa satu hadis pun bila seorang tu masuk Islam, Nabi suruh tukar nama. Tak tukar nama. Sayyidina Ali, nama dia tu yang Nabi suruh tukar ni, Nabi tukar nama ni sebab makna dia tak elok. Makna tak baik tukar lah, walaupun dah Islam, nama tak elok. Nama Ajinomoto tukar lah kan? Tapi kalau nama dia baik, kekal. Nama ayam, mana hadis Nabi suruh tukar nama ayam? Tak ada. Sayyidina Ali itu kekal sampai mati. Ali bin Abi Talib, Abu Talib kan tak masuk Islam. Kamu Talib itu mati, dia kan tak masuk Islam. Kekal kita duduk selawat dia teman Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, Abu Talib. Kenapa tak buat Ali bin Abi Talib? Tak pertama orang Cina. Orang Cina ni dia sensitif, nama tukar. Dia sensitif sebab dia jaga keturunan. Sama dengan orang Arab, dia cuma jaga keturunan. Orang Melayu bukan. Saya nama saya Tuan. Anak saya tak buat Tuan. Tak Tuan. Tuan ni gelaran. Cucu saya buat Tuan balik. Cucu saya buat Tuan. Masa apa? Dulu saya buat bawa ni hidup ketuanan Melayu, ketuanan Melayu. Jadi Tuan Melayu sebenar. Ni lah. Jadi mempertahankan ketuanan. Dan kamu ni sebenarnya kita juga bila masuk Islam ni dia Nabi kata Islam agama yang mudah. Kalau kamu menyusahkan Islam, orang akan tak peduli Islam. Macam contoh nak kahwin dulu payah kan, kena pergi mahkamah, kemudian kena dapat isteri, kena maklum pada isteri, kan payah. Benda tu kan mudah aja. Bila payah, akhirnya kamu berzina. Ada seorang sahabat Nabi, dia penuh keferda. Dia pergi ke Mekah, isteri dia meninggal di Mekah. Bila isteri dia meninggal, kedutaan keluar surat salinan kopi surat mengesahkan isteri dia mati. Balik ke Malaysia, kopi itu tak nak. Dia nak kahwin lain, sebab ketika kena ambil yang original. Pergi semula ke Mekah, pergi balik kedutaan, nak minta yang original, nak kahwin ni. Orang tua ni kata nak kahwin semula lebih tua pada orang muda kahwin baru dah. Orang muda kahwin baru dia boleh tangguh 6 bulan. Okay. Orang tua ni dia nak kahwin tak boleh tangguh dah. Tengok dia letrik pun nampak perempuan. Akhirnya pergi semula ke Mekah. Kedutaan konsulat Malaysia kata surat ni kami kumpul dulu, surat mati kumpul, kemudian baru hantar ke Wisma Putra, dan Wisma Putra akan hantar pada pakcik. Berapa lama? Dia kata tak tentu, mungkin 10 bulan, mungkin 8 bulan, mungkin setahun. Anak Kim Jemaah kata pakcik tak boleh kahwin, mereka kena ada surat resmi. Padahal Ferda dah sahkan isteri dia meninggal. Pihak pengurusan dah sah. Saya nak sebutnya benda yang sepatutnya mudah dipermudahkan. Dipermudahkan. Tak apalah. Dan banyak yang lain. Banyak urusan lain. Kadang-kadang dalam urusan hidup Islam ni, bila orang nampak payah, Islam ni kan agama yang mudah. Islam ni agama yang paling mudah. Islam mudah semua. Allah Maha Esa, tak ada beranak, tak ada. Apa yang payah? Kehidupan Islam. Nabi kata, maka cari jalan. Faqarib, dekatkan manusia manusia. Dekat. Basyir, gembirakan.
Gembira. Gembirakan dia. Kemudian yasiru, permudahkan dia. Permudah, tapi jangan lama perisi. Islam mudah, tapi jangan lama perisi. Saya tengok berarti kita dulu kan banyak konotasi yang negatif kan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Muzik tak boleh, hiburan tak boleh, suka tak boleh dulu lah. Saya buat begitu, dilarang masuk, dilarang rokok, dilarang bawa anak ke masjid, dilarang balik. Semua tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sekarang alhamdulillah. Sekarang dah ubah. Dulu dilarang masuk, sekarang sila masuk kalau ada urusan. Akanlah itu. Dulu dilarang merokok, sekarang terima kasih kerana tidak merokok. Orang kata merokok ni tuan-tuan, dia letak rokok tengok dilarang merokok. Tapi kalau tahu terima kasih kerana tidak merokok, kanlah itu. Dia masuk balik sama-sama. Orang terima kasih. Macam kita ke bank ni, kita ke bank, cucukan nak keluar duit, harap maaf. Duit anda tidak mencukupi, kita kata saya maafkan. Atau macam mana? Jadi benda macam ni kadang-kadang ada seorang sahabat Nabi, ada seorang dalam satu hadis Nabi kita seorang lelaki yang bunuh 99 orang. Walaupun kisah ni berlaku di zaman Bani Israel, tapi mana Nabi salah sebut hadis bagaimana seorang lelaki memang hidup di maksiat pada Allah. Dia bunuh orang, dia bunuh banyak musuh, macam-macam dosa. Akhirnya dia mari kesedaran untuk bertaubat. Mari kesedaran untuk bertaubat. Bila dia ada kesedaran untuk bertaubat, dia cari siapa? Dia cari ulama kan? Dia cari gigi bersama ulama. Dia kata, Tuhan, saya dah banyak dosa kepada Allah Ta'ala. Macam-macam saya buat dosa. Dan saya dah bunuh ramai manusia. Berpuluh-puluh manusia. Sampai sebut saya dah bunuh 98 manusia. Kalau saya bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, apakah Allah terima taubat saya? Kata ulama itu tak mungkin. Tak mungkin Allah terima taubat kamu. Bila ulama sebut Allah tak akan maaf dosa kamu, dia ambil damping bunuh ulama. Dia bunuh itu bukan sebab pertama dia memang dia bukan pergi bunuh orang. Yang kedua dia kecewa dengan jawapan ulama. Dia bunuh. Dia berjalan lagi. Dia dengar lagi ulama, dia pergi jumpa. Tuan, saya dah bunuh 99 orang. Kalau saya bertobat kepada Allah sungguh-sungguh, apakah Allah terima taubat saya? Bila ulama itu kata tidak, dibunuh ulama. Siapa kata tidak, bunuh. Sebab itu ulama tak ramai. Ramai nak kena bunuh. Tapi bila dia pergi pada seorang ulama, kata, ya Allah maaf, Allah ampun dosa kamu. Allah ampun dosa kamu. Cumanya aku nasihatkan kamu dulu. Pertama, jangan kamu balik semula ke tempat kau buat maksiat. Jangan balik semula. Kadang-kadang kita ni, hidup kita jadi baik bila kita kenal balik benda maksiat ni rasa manis. Dia seronok. Banyak mana reunion sekolah-sekolah lama akhir bercerai suami isteri. Jumpa balik girlfriend lama. Jumpa balik kekasih lama. Reunion. Sekarang dalam grup WhatsApp lagi tu tuan-tuan jumpa kawan-kawan. Akhir berhubung balik. Maknanya pertama, jangan kau balik tempat kau buat maksiat. Yang kedua, di kampung sana, di ujung sana ada seorang ulama. Seorang macam kita pusat pengajian lah. Pusat pengajian agama tahfiz ke, pusat pengajian agama pondok. Kamu pergi ke pondok. Kamu duduk dalam majlis ilmu dia, kamu belajar dengan dia. Maknanya bukan. Pertama, nak cegah maksiat kemungkaran, tak boleh balik semula. Kita di antara faktor kegagalan pemulihan ganda, faktor kegagalan penagih yang dah kita latih 2 tahun 3 tahun di facility, keluar balik ke kampung dia, sampai kampung dia member pun terus panggil balik, terlibat balik. Dia tak boleh balik ke kampung dia, kena hantar ke Syria, ke Afghanistan. Maknanya hantar ke luar kampung dia yang dia tak boleh berhubung dengan geng dia. Saya tanya budak-budak penagih, dia kata, Ustaz, kita masuk kampung ni, dia bawa asap yang kita kenal, tengok mantel geng-geng dia, tengok mantel apa, wak ketagih semua,
Tuan-tuan isap rokok bayang nak tinggal kan, yang kaki rokok bayang mari masjid rokok nak kan, sujud keluar rokok. Saya sebut dalam semayang sebelah dia, sujud keluar rokok, sujud kedua masuk balik. Dia pun malu betul dia. Jadi Nabi kata pertama cari jalan, kau dekatkan mereka, dekatkan pelbagai program. Agama ni bukan semayang puasa zakat, berpolitik, mengajar, mengaji, sekolah, semua tu agama. Menjaga kebersihan agama, jaga rumah tangga yang baik agama, peniaga yang amanah itu agama, pemerintah yang tak ada rasuah itu agama. Agama ni bukan hukum, hukum tu satu juzuk. Hukum tu sebab nak kawal orang jahat. Sebab orang jahat ni dia tak baik dengan iman. Orang jahat ni ada iman dia jadi. Orang jahat ni kena kawal dengan undang-undang. Maka undang-undang ni untuk mengawal orang jahat dia. Orang baik tak usah risau lah. Dia sibuk hukum hidup, hukum undang. Jangan bela perempuan, kita kena bela mangsa perempuan kan. Jangan bela pencuri, kita kena bela mangsa yang pencuri. Jangan bela penjenayah, kita kena pertahan orang yang kena jenayah tu. Jadi duk sibuk pertahan perempuan, dia semua perempuan. Jadi oleh kerana itu sahabat sekalian, Nabi kata permudahkan. Saya perhati Ustaz Zahar terus. Ustaz Zahar ni pendekatan dakwah dia, pendekatan kuliah dia menarik. Di antara sebab dia, kalau bagi tanya soalan, jarang dia kata boleh, semua boleh. Boleh. Jarang dia kata boleh. Ada seorang bawa tanya, dia kata, Ustaz, saya nak pergi dengar. Saya ni ada tunang seorang, saya dapat tunang. Saya nak pergi dengar boleh Ustaz, saya tak ada kereta, ada motor. Boleh tak saya nak bawa tunang saya pergi dengar boleh Ustaz, naik motor? Boleh. Boleh. Dah Ustaz, saya belum kahwin lagi, bawa tunang? Boleh. Dah Ustaz, naik motor ni? Boleh. Boleh. Tapi Ustaz lain kata tak boleh. Ustaz lain tak betul. Boleh. Cuma syarat kena letak bakal pak mentua tengok. Kita tengok dia. Bila dia kata boleh, mana konotasinya positif. Kita ada seorang bawa perempuan pada telefon saya sedang kenal dia. Dia kata Ustaz, saya ni banyak dosa, tak ada benda saya tak buat, tak ada benda saya tak makan. Makanan yang habis biawak ke ular ke apa makan habis. Minum ni habis segala jenis dah agak minum. Maksiat ni segala maksiat saya buat. Budak perempuan. Dia kata satu hari saya makin terfikir. Sampai bila aku nak jadi macam ni? Sampai bila aku nak duduk macam ni? Yang buat aku mati cuma minuman blok lah. Mati tengah berzina lah. Mati tengah durhaka kepada Allah. Masya Allah. Dia mati terfikir. Kemudian dia telefon, dia minta cara nak bertobat kepada Allah cara dia balik. Dia kata, dia guide dia sikit, tak pernah sebutnya. Hidup manusia ni kena ada furqan, kena ada batas. Jangan buat kerja macam tak ada batas, berpolitik macam tak ada batas. Dulu politik kita, politik sekular, bila penjajah bagi jajah negara kita ratus tahun, dia telah mencabut sistem politik Islam. Maka ditanam politik sekular. Politik sekular, politik dua wajah. Politik maki hama, cocok, kutu. Kalau yang kerajaan, parti pemerintah buat, semua betul. Pembangkang buat, semua tak betul. Islam ni tidak begitu. Islam ni yang betul-betul, yang salah-salah. Itulah Islam. Kalau kita membenarkan benda betul, bukan kita menyokong parti pemerintah, kita menyokong kebenaran. Salah ke kita menyokong kebenaran? Tak salah. Tapi kebenaran itu dibuat oleh yang pemerintah. Contoh, dibuat bank Islam. Salah ke? Tak salah. Saya ingat almarhum Tuan Mulia Aziz tahun 90, dia buat keluar semua duit kerajaan ini daripada bank komersial. Dia buat keluar semua sekali. Berpuluh juta
juta duit kerajaan ni semua simpan dalam bank Islam. Dia buat keluar. Bila dia buat keluar, pengurus bank dia pergi jumpa Menteri Besar. Dia kata, Tuan Guru, kalau Tuan jual duit per bank kami 10 juta, 20 juta, bank ni 50 juta, bank ni, kami nak punya apa? Jawab, Tuan Guru dia kata, saya bukan nak buat keluar, tapi sistem kamu tak betul. Betulkan sistem ini, saya simpan balik. Simpan di mana? Sebab masa tu hanya satu bank Islam je yang buat sistem Islam, simpan bank Islam. Betulkan sistem macam kita lah. Kita nak bagi kuih pada anak kita. Anak kita mari tangan dia kotor, tu kita bagi tak bagi. Nak kuih, tengok tangan dia penuh dengan tangan, dibasuh. Basuh, kita bagi. Hasil daripada perubahan ini kita buat keluar duit kita, tak ganggu dia orang lain. Duit kita. Hasil pada tu pihak pengurusan bank buat mesyuarat bincang, terima sistem Islam. Alhamdulillah. Hari ini semua bank dah ada sistem Islam. Dan hari ini kita boleh bangga. Hari ini boleh bangga ada 5 bank fully Islamic system. Bank Islam, Bank Muamalah, Bank Rakyat, Agro Bank, BSN, Bank Simpanan Nasional. 5 ni fully Islamic system. Maknanya boleh, tapi kena ada pressure, kena ada tekanan. Kalau kita biar, sambil dia dulu pajak gadai, mana ada pajak gadai Islam dulu? Ustaz-ustaz dulu mengajar kuliah ni, habis pergi pajak gadai bukan Islam. Tapi bila kita cuba buat, kita buat. Sebab Islam ni, kita terima Islam, bukan terima semayang, puasa ni, kita terima seluruh Islam. Seluruh sistem Islam kita terima, termasuk sistem berpolitik. Kena tinggal politik sekular ni, politik yang tak betul dengan Islam. Tuan-tuan sekalian, satu hari Nabi masuk ke dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata, Aisyah, suka tak aku beritahu kamu berita gembira tentang syurga, mubasyarah bil jannah, khabar gembira tentang al-syurga. Kata Aisyah, ceritakan ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bercerita pada Aisyah, senada sahabat-sahabat yang akan masuk syurga tanpa hisab, yang masuk jannah, yang dijamin syurga oleh Allah Taala, jamin syurga oleh Allah Taala. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Sa'ad, Sa'id, Zubair, Amr bin Auf. Dan hadis Nabi SAW yang ke-10 itu Rasulullah. Dan Nabi SAW sebut dalam 10 ni 9 ahli politik. 9 ahli politik. Abu Bakar khalifah, Umar khalifah, Utsman amir khalifah, Talha khalifah, Zubair ni goblok pemimpin. Dalam 10 tu yang tidak ahli politik, Amr bin Auf. Rahman bin Auf, seorang sahabat Nabi, ahli ekonomi. Tengok. Sebab tu kalau ada orang kata politik tak ada Islam, bohong. Dan nasbu ya, politik Islam ini bermula dalam masjid. Dia bukan mula di luar masjid. Penjajah ni, bila dimari jajah negara umat Islam, dia campur politik Islam, buat keluar pada masjid. Sampai kita kata dalam politik jangan main politik dalam masjid. Masjid jangan berpolitik. Masya Allah. Padahalnya Islam lahir dalam masjid, besar dalam masjid. Politik Islam. Tuan tengok. Pertama, kita pilih pemimpin, pilih imam. Memilih imam. Waktu kita semayang, kita pilih ketua. Ketua itu imam. Ketua itu ada syarat. Nak pilih imam tu ada syarat. Demikian nak pilih pemimpin politik kena ada syarat. Kalau tu imam yang kita ikut 5 minit pun ada syarat, takkan yang 5 tahun tak ada syarat. Tuan tak ikut dah tu imam kalau dia pakai seluar pendek dia jalan. Tak ikut. Tu imam barik dengan ekor, tak ikut. Tu imam yang kaki cakap bohong, kita ikut. Itu imam. Bila kita pilih seorang ketua, kita makmum taat pada imam. Rakyat taat pada pemimpin. Bila dipilih sebagai pemimpin, maka kita kena taat.
Imam tak. Selain itu imam tak takbir. Tunggu. Dia mengatakan betulkan sah. Jap, betulkan sah. Betulkan sah. Imam kata dah betul dah imam. Dia tak takbir. Tunggu. Kena imam was-was. Usalli. Allah. Tak jadi. Mak dah Allah. Semula. Di parang seorang imam tu suruh benci tak ada berhenti. Jadi ini was-was tinggi. Duduk 8 kali takbir. Oh. Siapa makmum tanya tu imam, kita ni semayang Jumaat ke semayang raya? Tunjukkan takbir ni semayang raya itu imam. Nah, walau macam tu pun boleh tak kita takbir dulu pada imam? Tak boleh. Tengok pemimpin. Sama macam tu. Bila imam buat salah, makmum tegur. Makmum tak boleh biarkan kesalahan itu. Sebab dia pemimpin. Bila pemimpin buat salah, rakyat kena tegur pemimpin. Jangan biarkan kesalahan pemimpin. Sebab pemimpin dan dia buat salah, mudaratnya turun pada rakyat. Punahnya turun pada negara. Pemimpin kena betul. Benda yang sunat bagi orang biasa, wajib bagi pemimpin. Pemimpin pun macam ulama kan. Semayang, benda sunat dia, tapi kalau tak buat jadi contoh. Orang ni mudah contoh. Dia kata, kenapa isap rokok? Ustaz pun isap. Dia bukan kira dalil saya tak tahu orang, tapi dalil saya ustaz isap rokok. Aku tahan kuartal sakit, ustaz tu 3 kuartal sakit. Jadi orang ni imam sudah tegur. Tapi kalau imam dah ditegur, dia tegurkan kesalahan. Dia buat salah, kita tegur lah. Umpama dia lupa baca kunut, kita tegur subhanallah. Dia tegur juga subhanallah. Dia sujud juga. Macam mana kita? Kita kena ikut dia. Kita kena sujud. Walaupun kita ingat tu imam terlupa, tu imam salah, kita tak salah, tapi tak boleh mufakat. Kita kena ikut dia. Kenapa kena ikut? Kesalahan sunnah, kesalahan kecil, tidak merosakkan sistem negara. Pemimpin dia nak naikkan tarikh elektrik, kita tegur subhanallah, nak naik juga subhanallah, naik juga, bayar. Tak bayar, kena potong elektrik. Dia nak naikkan tu, kita tegur subhanallah, naik juga subhanallah, naik juga, bayar. Tapi bila imam buat kesalahan besar, kesalahan yang langgar rukun, langgar syarat sah, tegur, wajib tegur. Bila imam tak dengar, wajib mufarakah. Maknanya, tengok politik Islam, jangan kita ikut pemimpin di waktu mana pemimpin buat salah kepada prinsip Islam, dasar Islam. Sebab kita orang Islam ni, kita terikat kan. Dulu bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, kita terikat sebagai seorang Islam. Ada ikatan. Dalam akidah dipanggil, dalam iman dipanggil akidah. Dalam syariat dipanggil akad. Akad jual beli, akad nikah, akad dan ikat. Cuma ikat ni dua. Satu ikat yang kita nampak benda mengikat dia macam kipas ni, kenapa tak jatuh pada tali ikat dia. Satu lagi ikat juga, tapi ikat yang tak nampak benda mengikat, macam akad nikah. Bila kata aku terima nikahnya, terikat sebagai suami isteri, tak ada tali belit dulu tu, tak ada. Kita bila ucap asyhadu an la ilaha illallah, terikat sebagai suami Islam. Lalu kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam dia terikat dengan syarat. Terikat dengan syarat. Jadi bila syarat itu dipatuhi, kita wajib taat. Bila syarat dilanggar, terpaksa mufarakah. Saya macam mana suami pada isteri, saya macam mana pun, bila berlaku isteri na'udzubillah murtad atau suami murtad, terpaksa. Saya macam mana pun, bila saya sangat pada isteri sampai tak nak pergi berjihad fisabilillah, berjuang ni wajib, tak nak pergi jual, mufarakah. Sayyidina Abu Bakar, anak dia kahwin, anak Sayyidina Abu Bakar, kahwin dengan seorang perempuan yang sangat cantik.
perempuan ni cantik, menyebabkan dia sayang sangat pada isteri. Bila berlaku satu peperangan, anak dia rasa berat lagi perang. Pasal apa? Sayang isteri, sayang sampai tak lagi perang. Saya bakal suruh ceraikan isteri, cerai. Dari sini hukum syarak, kita ayam ni, kita boleh suruh anak kita cerai, boleh cerai. Lepas cerai, anak sudah bakal jadi merana sebab dia sayang sangat. Tiba-tiba ayah dia suruh besar. Lalu saya berkata, okey, kamu boleh rojok dengan syarat utamakan Allah dan Rasul daripada makhluk, daripada isteri. Utamakan Allah Rasul dulu, jangan kamu utama isteri lalu kamu belakangkan Allah dan Rasul. Tak boleh. Sama juga kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ismail kan dia kahwin dengan perempuan. Satu hari Nabi Ibrahim mati. Kebetulan Nabi Ismail tak ada kat rumah. Maka Nabi Ibrahim AS sampai rumah anak dia, menantu dia tak kenal tu pak mentua. Jadi layan dengan kasar, dia tidak mesra, dia sombong, dia tak layan mentua dia. Nabi Ibrahim tu isteri Nabi Ismail, dia kasar sikit, dia tak layan sangat, menyebabkan Nabi Ibrahim kecil hati. Sebab kita orang tua ni kena hormat walaupun bukan orang tua kita. Akhirnya Nabi kata, tak apalah, aku balik dulu. Kalau suami kamu balik nanti, beritahu dia alam rumah ni nampak tak begitu baik, kita ditukar alam lain, alam pintu kita ini. Nabi balik. Tak lama kemudian Nabi Ismail sampai. Isteri dia pun cerita, tadi ada orang tua mami begini. Nabi Ismail tanya macam mana rupa dia, macam mana ketinggian dia, macam mana pakaian dia. Isteri cerita, Nabi Ibrahim tahu tu ayah dia. Apa dia kata? Tak, dia kata alam rumah ni tak elok, disuruh ke alam lain. Berkata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang datang tu ayah, tu ayah. Yang disuruh ke alam ni bermakna dia suruh aku ceraikan kamu. Dengan ini aku ceraikan kamu. Nabi Ismail ceraikan isteri dia kerana nasihat ayah dia. So cerai. Lepas cerai kahwin dia, Nabi Ismail datang. Nabi Ibrahim datang sekali, Pak Mu pun datang sekali. Nabi Ismail tanya juga, tapi isteri kamu ni layan dengan baik, hormat kuat tubuh, dia beri makan. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim semua. Dia kata, apalah, aku ada urusan nak balik. Cuma pesan pada suami kamu dia balik, sampaikan salam dia, balik dia, beritahu dia alam rumah ni nampak elok lah, cantik lah. Nabi Ismail kemudian balik, tak balik. Nabi Ismail balik, isteri dia cerita, tadi ada orang tua datang, tanya begitu, apa dia pesan? Dia kata, dia kata salam, dia kata alam pintu ni nampak cantik lah, elok lah. Nabi Ibrahim kata, Nabi Ismail, alhamdulillah, yang datang tu ayahku, ayah dia, Nabi Ibrahim AS, yang datang tu ayah, yang diberitahu alam rumah ni mana kamu ni seorang isteri yang sangat baik dan dipuas hati dengan kamu. Sebab tu dia kata cantik dah elok dah, baik bukan alam lain, mana cantik dah, kiasan orang tu. Jangan pula tuan-tuan balik nanti tengok alam rumah, isteri kita tanya kenapa bang, nampak alam yang okey, tapi kalau boleh tambah satu lagi alam boleh kemas sikit, jangan kerja nambah alam. Jadi kita kena pisah ni. Tapi benda dah sebahati ni payah kan. Politik kerja, politik untuk peribadi, bongkar aib peribadi, dia tak betul Indonesia. Politik makin apa, kerja, benda buruk tetap buruk, benda mungkar tetap mungkar. Tapi benda peribadi, kadang-kadang komplain rupa dia, komplain bakat tubuh dia. Rupa dia tu bukan dia buat, Allah yang buat. Dia ni hitam macam badui, ya, warna kulit bukan dia yang buat, Allah yang buat. Walaupun kita tak setuju kan, tapi kita kena beza di antara benda yang efek pada rakyat dengan benda yang tak ada kepentingan bagi rakyat. Kita menentang rasuah, kita menentang kepejelian,
kita menentang salah gunung kuasa, kita menentang benda yang tak betul. Tapi jangan sampai benda yang peribadi, yang maruah diri dia. Kadang-kadang tak ada kena mengena pun dengan kehidupan rakyat. Ada satu hadis, seorang perempuan mari jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, si fulan bin si fulan melamar saya, meminang saya, tapi saya tak kenal dia, saya tak kenal laki-laki itu. Saya datang tanya kamu sebab macam mana pendapat kamu tentang laki-laki itu, elok tak elok, boleh tak terima dia sebagai suami? Kata Nabi, laki-laki itu baik, seorang hamba Allah yang sangat baik, cuma dia panah bagan sikit, dia tu panah bagan sikit. Nabi beritahu, makna boleh, wanita ni perlu tahu wanita laki-laki, sifat dia, akhlak dia, keadaan dia, ya. Itu tidak termasuk dalam kategori mengumpat ataupun salah. Macam kita beritahu, awak jangan berkawan dengan dia, dia tu hutang nombor 1, bayar nombor 8. Ataupun soal perempuan macam mana Ustaz, dia tu okey tapi urat banyak, badan dia banyak urat, panau nombor 1, bulan-bulan. Boleh tak kita beritahu? Boleh, sebab wanita ada kepentingan. Tapi yang ada kepentingan tak salah. Yang kedua, politik barat tinggal pada kita, politik yang tidak ada hal itu, tak ada prinsip. Prinsip dia fleksibel. Dasar sistem politik yang mengikut sokongan. Dan politik Islam ni tak begitu. Islam ni politik yang ada prinsip. Prinsip ni suka tak suka, kena pertahan. Walaupun terpaksa pecah, hilang kawan, hilang sahabat, tapi takkan kita nak jaga kawan sampai kita tinggal Tuhan. Takkan kita nak jaga kawan sampai kita hilang prinsip kita. Tak boleh. Tak boleh. Yang ini minta maaf. Sebab inilah kekuatan Islam. Kekuatan. Kalau kita orang Islam tak boleh nak amal agama kita, hidup kita, undang-undang untuk kita. Jadi sampai kita paksa korban prinsip kita, bukan dia. Dan prinsip Islam ni tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu pun. Contoh 355 yang kita nak bawa, 355. Akta 355 ni nak naik taraf mahkamah syariah. Mahkamah syariah sekarang ni tak betul dengan syarak, tak betul. Nama mahkamah syariah, tapi undang-undang berjalan tak menepati kehendak syarak. Jadi kewajipan kita betulkan saja, betulkan. Apa yang tak betul saja. Mahkamah syariah ini boleh sebab nawatan, maksimum nawatan 6 kali sebatan. 6 kali ni hadis mana? Ayat Quran mana hadis mana 6 kali? Hadis Nabi suruh 40, bukan 6. Tuduh orang berzina, mahkamah hari ini, mahkamah syariah boleh sebab nawatan. Quran suruh 80, bukan 6. Jadi 6 ni tak betul dengan kehendak Allah Ta'ala. Tapi kita panggil mahkamah syariah. Orang yang tak erti, dia sangka undang-undang Islam betul. Itu bukan undang Islam. Itu bukan undang Islam. Undang Islam, pertama, cara sebatan tak betul. Mahkamah syariah, sebatan sivil, mana boleh. Sebatan syarak dalam Islam ni dia lengkap juga, dia syumul, termasuk cara watan. Watan syarak tak boleh luka kulit, kena ada pakaian. Jangan tak ada pakaian, kena berpakaian. Watan dia tak pakaian. Pakaian tidak pakai berapa lapis. Pakaian yang adil lazim. Kalau 2 lapis dia pakai baju dalam, pakai baju luar, pakai. Dia tak boleh luka kulit, tak boleh watan yang pecah, tak boleh lepas pada kepala watan, tak boleh angkat siku kalau kita letak buku ke kertas, jangan sampai jatuh. Hotel yang tidak melukakan, tapi orang nampak sebab 80 mati, sebab dia tengok sebatan sipil memang campur daging tu kan. Tetapi sebab ada orang kata, dia kata kalau dah sebab sikit macam tu, mana ada kesan. Baik sebab 6 tak ada kesan. Tidak. Kesan ni pencegahan, bukan daripada kita, daripada Allah. Sebab tu kenapa orang takut sangat sebatan syarak?
Padahal tak boleh, tidak mencatat, tapi kenapa takut? Sebab dia ada nakalan min Allah, dia ada pencegahan daripada Allah. Kita nak buat maksiat ni memang tidak ada tentang mainan. Dia mari ingin dulu, ada keinginan. Sebab tu bulan Ramadan puasa puasa supaya menundukkan keinginan. Keinginan tu kan ada sikit kan, bukan tak ada langsung ada, tapi menundukkan keinginan. Dan hukum Tuhan ni dia malam ini. Contoh kan, orang yang berzina yang belum kahwin sebab satu perkara. Orang berzina yang dah kahwin rejasa mati. Perbuatan sama-sama berzina. Kenapa yang ini mati? Kenapa yang ini sebab? Sebab yang ni dah ada isteri. Tak cukup satu, kahwin dua. Tak cukup lagi dua, tiga. Tak cukup tiga, kahwin empat. Empat pun tak cukup lagi. Tolak yang pertama, yang dua nampak tak ada elok, tolak. Ambil yang baru. Tak kuat lagi. Kuat lagi. Kan? Tak cukup lagi. Dalam Islam maksimum 4. Maksimum 4. Kecuali mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri membenarkan sampai 16. 4 ni pun tuan-tuan jalan undur dah tuan-tuan. Tuhan ni kalau dia subuh tu memang sesuai dengan tubuh kita. Jadi saya nak balik pada ayat kita baca. Allah Ta'ala turunkan Quran untuk jadi garis pemisah. Garis pemisah ni kena clear. Selama ni garis pemisah ni kadang-kadang dalam ekonomi. Bulan puasa dia tak makan. Pasal apa tak makan? Tak batal puasa. Rasuah dia makan. Rasuah semacam dia tu kan. Ikut kajian di Malaysia ni, di Malaysia satu hari orang Islam membuang makanan yang masih elok boleh makan 8 tan sahaja, 7 tan lebih sehari. Dekat buku tan sebulan yang boleh menampung makan untuk 12 juta orang. Ikut kajian, tempat yang paling banyak buang makanan ni hotel, bazar Ramadan. Hotel ini buat buffet Ramadan, tak habis buat. Dia tak buat, dia tak siap balik lah. Bazar Ramadan, tak habis buat. Yang tak buat, dia memak. Dia memak, dia tak buat. Kita pergi minta ucapan, dia buat. Buat baru dah. Ini baru tak baru, buat baru. Saya kata baru saya tak malah yang semalam punya, yang dulu punya ada wangi empat lagi sedap. Dia ni yang semalam. Kenapa dia tak buat? Contoh tak dia bila dia minggu depan punya ada lah. Tapi bayangkan kalau sebanyak itu dibuat, Masya Allah. Jadi balik pada kita, jadi Allah Ta'ala sebut turun Furqan ala amri tak ada Muhammad. Untuk apa dia? Liyakuna lil alamina nazira, sebagai peringatan kepada alam seluruhnya. Syahr Ramadan nazil bil Quran hudan linnas. Allah tak sebut hudan lil muslimin. Quran hudan linnas, bukan hudan lil muslimin, bukan hudan lil mukminin, hudan linnas. Quran bertunjuk kepada seluruh manusia. Tuan-tuan nak cari apa? Sejarah yang betul, sejarah Quran, bukan sejarah orang putih ajar. Sejarah orang putih ajar ni bohong. Konon kita dulu daripada zaman batu, zaman kayu, zaman buku, baru zaman moden, baru zaman teknologi, zaman bohong. Manusia paling awal Nabi Adam AS. Nabi Adam syurga, bukan daripada bulu betung. Nabi Nuh bina bahtera dah. Zaman Fir'aun, zaman Musa boleh bina piramid. Sejarah yang paling betul sejarah Quran. Sebab tu bila kita baca ada baru ni, mungkin tuan-tuan juga baca dalam Facebook dia, The Bible. Walaupun kisah ni kisah lama, tapi ditulis dalam cerita bagaimana mayat Fir'aun dibuat DNA ke atas bumi Fir'aun, mayat Fir'aun, Ramses diterbangkan daripada Mesir pergi ke Jerman. Dan seorang doktor pakar, Dr. Boris Hakim, dia dilantik mengetui tim untuk menyiasat buat kajian ke atas mayat Fir'aun. Berapa tahun dia mati, berapa umur waktu dia mati, apa sebab dia mati, keadaan dia mati, buat kajian. Dan Dr. Boris Hakim buat kajian.
Lalu dia bertemu kajian. Dapat anugerah bukan? Anugerah kajian terbaik. Dia kata saya buat kajian pada Muhammad Fir'aun bukan 3 bulan. Disahkan Fir'aun mati lemas. Fir'aun mati lemas. Bukan mati kerana terkejut kalah dengan raya tak. Yang bukan terkejut kerana tak jadi calon tak. Ataupun tak senarai terima berita. Dia mati lemas. Cuma dia kata yang dia rasa pelik, dia menemui garam. Kandungan garam dalam telinga Fir'aun dan dalam paru-paru dia. Ada kesan garam. Lalu dibuat kesimpulan Fir'aun ini mati lemas dalam laut, bukan dalam sungai. Dia bertanya. Yang seronoknya bila dituntut di Mesir, seolah Muhammad dia kata, wahai Profesor, kami umat Islam, kami temui Fir'aun mati lemas ni 1400 tahun. Quran menyebut, Quran mencerita detail. Terkejut dia. Mana ayat? Oh Quran. Dia tengok Quran, dia kata mustahil Muhammad yang lahir beribu tahun sebab Fir'aun mengetahui cara mati Fir'aun. Mustahil. Maka mustahil Quran merekaan Muhammad. Akhirnya mengucap syahadat masuk Islam. Sama juga tuan-tuan, sains, fakta sains. Allah Ta'ala sebut Quran ni untuk alam. Saya kata bumi berputih 5 kali. Bumi beredar. Itu kata sains. Quran kata apa? Buka Quran. Buka Quran. Allah kata matahari yang beredar, bukan bumi. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz. Dan matahari yang berpusing. Jadi bertemu. Sains kata bumi pusing, Quran kata matahari pusing. Siapa yang betul? Confirm Quran betul, sebab Quran Allah yang buat matahari. Apakah salah dari sains? Kaji lagi. Rupanya dulu betul. Bumi berpusing keliling matahari, matahari berpusing di atas paksi dia. Rupanya matahari bukan statik, dia berpusing. Sama juga kita bahas, bintang ni berkelip ke tak berkelip? Bintang ni berkelip ke tak berkelip? Sebahagian kata bintang ni asal tak berkelip. Kita nampak dia berkelip tu sebab jarak ribu-ribu kilometer. Ada yang juta tu nampak berkelip. Buka Quran, sebab Quran tak pernah bohong. Buka Quran, kita menemui istilah. Ada istilah Al-Kawakib, ada istilah An-Najm. Wan-Najm ya bisa. Ada yang Allah sebut An-Najmi, ada semua Allah Al-Kawakib. Kawakib bintang yang berkelip, An-Najmi bintang yang tak berkelip. Rupa dulu betul. Masya Allah. Kaji lagi sekarang ni dan saya dapat maklumat juga bekas pada Menteri Berita Tony Blair. Ada ipar dia dah masuk Islam, dan dia pun tulis tiap-tiap hari sekarang dia membaca Quran, baca terjemahan Quran, baca makna Quran. Apa yang mengagumkan kita hari ini, perkembangan Islam di Eropah, di Barat sangat baik. Mungkin tuan-tuan juga tengok bahawa bila Datuk Padang London dimenangi oleh orang Islam, kali pertama dibenarkan majlis hitam berbuka puasa di luar daripada kawasan masjid, yang menyaksikan penuh jalan-jalan orang Islam berpuasa. Tahun lepas kita dikejutkan di Moskow, bila Putin datang merasmikan masjid terbesar di Moskow, dan hari Jumaat pertama menyaksikan bagaimana penuh masjid, penuh jalan masyarakat yang dulunya Kristian masuk Islam. Alhamdulillah, Islam ditekan. Amerika ditekan Islam di negara Asia Barat, ditekan di Mesir, ditekan di Jordan, sampai Wahab, negara Islam. Ditekan di sana, Islam timbul sini. Tekan sini, timbul sana. Tekan sana, timbul sini. Islam ibarat matahari diturun pada bukit. Sekat, dia di bukit. Tembik, ikut kanan. Sekat ikut kanan, dia menjelak tanah. Sekat masih main, dia lompat. Sekat juga, tunggu. Kalau sekat semua, tunggu pecah. Jadi ini tulis. Itu jangan lupa. Apa beza? Di Asia Barat, Asia Tenggara, kita ni orang Islam keluar pada Kristian.
masuk Islam. Tapi berani di antara dua mereka. Di barat yang masuk Islam ni golongan intelek, yang mengkaji kebenaran masuk Islam kan kebenaran dalam Islam. Adapun di Asia Tenggara tempat kita ramai yang confirm kerana mereka keluar dari Islam kerana miskin, kerana susah, bukan kerana akil, bukan kerana iman, kerana kemiskinan. Jadi mudah-mudahan sebab itu sebagai penutup Allah sebut pada ayat ini liyakuna lin nazira, Quran turun untuk beri amaran. Amaran kepada siapa? Kepada siapa yang berdoa kepada Allah. Tak apa orang lawan Islam ni tuan-tuan, na'udzubillah, kita minta lindung pada Allah. Nabi Muhammad dia sedih bila orang kutuk dia, hina dia, kata Nabi Muhammad bila kuasa nampak tukar saya macam-macam. Nabi ini manusia. Allah Ta'ala tuan Quran, fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fa yu'azzibullahu al-'azab al-akbar inna ilayna iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Ya Muhammad, kamu berilah peringatan. Fazakir, Nabi ini boleh kita sekirah saja. Fazakir, kerana tugas kamu beri peringatan. Beri peringatan. Lasta alaihim bimusaytir, kamu tak ada kuasa untuk memaksa dia masuk Islam. Mana boleh paksa hati kamu? Kalau paksa dia munafik. Dia munafik, tak boleh. Siapa-siapa yang ingkar, berpaling, sombong dan kafir pada Allah Ta'ala, Allah sediakan azab besar di akhirat. Ini Allah beritahu Nabi, tak apa ya Muhammad, yang lawan Allah, yang doa kepada Allah, yang tak Allah, tak apa. Pasal apa? Inna ilaina iyabahum. Esok dia akan balik jumpa di akhirat. Esok dia akan balik kepada Allah. Bila kepada Allah, Allah apa dia? Summa inna alaina hisabahum. Aku akan cek satu-satu perbuatan dia, satu-satu amalan. Tetap sekalian, ambil pengajaran bahawa Ramadan ini kemuncak pertembungan. Kemuncak pertembungan. Pertembungan antara hak dan batil. Allah Ta'ala sebut pada Al-Quran Al-Furqan. Perang Badar sebagai Furqan, membezakan kemenangan kepada Islam dan kegagalan kepada yang kafir. Ramadan 17 juga bulan Furqan kerana Quran itu turun. 17 Ramadan turun Quran, maka Tuhan buat garis. Garis inilah yang kita duduk jaga supaya iman kita pelihara, amalan kita dipelihara oleh Allah Ta'ala, dan insyaAllah mudah-mudahan kita menjaga perkara tersebut. Akhir kali tiga, yang pertama, sebelum tidur jangan tinggal istighfar 3 kali setiap malam. 3 kali istighfar, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih, 3 kali sebelum tidur. Sebab Nabi sebut siapa-siapa yang sebelum tidur ni istighfar 3 kali pada Allah Ta'ala, insya-Allah kampun semua dosa-dosa. Kita ni biar nak tidur malam, biar habis dosa. Ada hutang, tulis sebelum tidur. Ada duit amanah, tak sempat nak bagi, tulis. Ni takut-takut kita mati, anak kita ingat duit kita, takut anak kita pun, tulis. Yang kedua, yang pertama istighfar. Nabi kata Allah akan ampunkan dosa walaupun dosa banyak duit di lautan, walaupun dosa banyak bilangan pasir di atas muka bumi, walaupun dosa banyak bilangan kayu, daun kayu atas dunia. Masya Allah, nescaya Allah akan ampunkan. Jangan tinggal. Yang kedua, selawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi ini tuan-tuan, berapa kali? Sebaik-baiknya 100 kali sehari. 100 kali sehari. Sebab dalam hadis Nabi kata, siapa-siapa yang selawat kepada aku 100 kali sehari, Allah kurniakan 3. Allah bagi 3 kelebihan. Pertama, dia tidak akan terkena sebab munafik. Orang ini tak kena sebab munafik. Yang kedua, dia akan bangkitkan besok pada masuk di akhirat. Dia akan dibangkitkan di akhirat bersama dengan para siddiqin, para syuhada, maqam mahmudah. Yang ketiga, tubuhnya tidak akan disentuh oleh api neraka di akhirat. Hadis saya betul. Jadi tuan-tuan, esok kita tak cari mana, cari Nabi. Semua umat akan cari Nabi masing-masing, kata Rasulullah. Wahai sahabatku, besok di akhirat kamu akan cari aku besok di akhirat.
Kita ni bangun cari Rasulullah, cari Nabi, tak cari orang lain. Orang banyak selawat Nabi, orang dapat tiket, orang dapat. Sebab Allah Ta'ala bila suruh kita selawat, disebut inna Allah malaikatahu yusalluna, disebut Allah dan malaikat selawat. Disebut selawat. Dia beza dengan perintah lain dia. Akhir solat sembahyang, keluarkan zakat, puasa Ramadan. Selawat tak. Selawat Allah SWT, Allah dan malaikat selawat, baru disebut kita selawat. Dan nak tutup dengan satu kisah. Satu lagi yang akhir, yang ketiga, tuan-tuan, buatlah satu amalan yang paling dikekal. Kita ni nak mati, tuan-tuan. Kita akan mati, kita akan mati, imam akan mati, bila akan mati, semua kita mati. Tak apa, mati ni tak ada elok. Siapa tak nak mati jangan hidup. Oleh kerana kita hidup nak mati. Yang penting bukan mati, yang penting bekalan lepas mati. Bekalan. Jadi yang ketiga ni, tuan-tuan, buatlah satu amalan yang pahala kita berterusan walaupun kita dah mati. Walaupun dah mati. Apa dia? Ajarlah anak baca Quran. Setiap kali dia baca Quran, kita dapat pahala. Pesan pada anak, jangan lupa doa ayah. Bila ayah mati besok, jangan lupa doa ayah dalam kubur. Anak yang baik semaya tak tinggal, tapi tak doa untuk ayah dia, ayah tak dapat apa-apa. Yang ketiga, sedekah. Kita carilah sedekah-sedekah yang boleh kekal. Ada orang buat tanah, ada orang buat bangunan, ada orang bagi duit. Buatlah apa-apa saja. Yang harta kita ni kalau kita tinggal, anak kita pula tentu bagi kita. Dia bagi anak-anak. Kita buat harta kita. Harta kita ada, kita buat. Supaya bila kita mati, ada saham. Ada saham di akhirat. Dan insyaAllah, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati Allah. Dan ayat ini kita baca selalu. Dan tengoklah makna di sikit supaya kita faham apa makna yang Allah buat pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum.